神还赐给我们机会，一起来参加今天的姐妹会。我们能够一起来赞美神，一起听神的话语。不管我们在怎么样的情况下，我们都要感恩，因为我们最大的福气、最大的幸福就是神愿意差遣他的儿子来救赎我们，让我们可以从罪恶得释放。Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur memiliki kesempatan untuk kembali bersekutu dalam ibadah komisi wanita ini. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita tetap mau bersyukur karena anugerah yang terbesar yang telah kita terima adalah Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita boleh dibebaskan dari dosa. 让我们一起来唱一首诗歌，我的心，你要称颂耶和华。Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. 我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，以仁爱慈悲为你冠冕，为受屈的人伸冤。天与地有何等的高，他的慈爱有何等的深，东离西有多么的远，他使我的过犯也离我多远。耶和华有怜悯的爱，却要丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神，我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠，你以仁爱慈悲为你冠冕，为受屈的人伸冤。天与地有何等的高，他的慈爱有何等的深，东离西有多么的远，他使我的过犯也离我多远。耶和华有怜悯的爱，却有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神，从亘古直到永远。耶和华他是我的神。让我们一起来专心听神对我们说话。Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的姐妹们，下午好。 Bertemu kembali dalam ibadah kita kali ini. 我们又在这个姐妹会聚会了。 Puji syukur kepada Tuhan, kita ada kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. 我们感谢神，我们还有机会一起学习神的话。 Doa dan harapan kita bersama supaya firman Tuhan terus boleh menguatkan iman kita, menolong kita dalam perjalanan hidup rohani kita.
盼望我们所听的话语可以坚固我们的信心。 Kali ini sore ini saya akan mengajak kita memikirkan satu topik, yaitu ketika bencana melanda di dalam kehidupan. 今天我们要思想的主题就是当灾难来临。 Mari kita berdoa. 我们先低头祷告。 Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur anugerah-Mu. Bapa, kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh memahami maksud rencana-Mu dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan pelayanan kami, serta bagian yang lain dari kehidupan kami. Terima kasih. Tolong kedua hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan dan menerjemahkan, supaya kami juga boleh menyampaikan dengan jelas, difahami dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, 亲爱的姐妹们， kita tahu bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang banyak bencana. 我们知道呢，我们住在这个世界上呢，是充满着灾难。 Ya, kita merasa takut dan rasa galau. 我们免不了有害怕、有困惑的感觉。 Kalau musibah datang, maka kita merasa rasa aman itu sudah pergi, sudah menguap. 当灾难来临的时候，我们就觉得没有安全感了。 Rasa takut masuk atau menyebar. 有在我们的心里有恐惧感， Kita rasa tidak berdaya. 我们就觉得无能为力了。 Dan juga ketidakpastian di mana-mana. 也有不确定的事情发生。 Seperti kita tahu sekarang ini kita sudah di bulan 11 ya. 就像我们现在的情况，我们已经进入了11月份， Lebih sudah setengah tahun kita dalam kondisi ketidakpastian. 在这个不稳定的情况呢，已经超过半年了。 Negara-negara di dunia berjuang untuk mengatasi COVID-19. 世界上的国家呢，不断的努力要解决这个全球大流行的问题。 Presiden Jokowi baru saja mengatakan, 我们的总统刚刚说到， tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa dijadikan model untuk dijadikan contoh, maksudnya yang persis sama di dalam menangani COVID. 没有一个国家呢能够成为我们的榜样去解决这个大流行。 Karena ya negara-negara di dunia ini kan unik ya, masing-masing ada situasi kondisinya tidak sama. 因为世界上每一个国家都有特征。 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 主内亲爱的姐妹们， memang ada banyak sekali perasaan dan keadaan atau kondisi emosi yang muncul ketika kita menghadapi situasi yang disebut dengan bencana ini. 当灾难临到我们身上的时候，我们心里呢会出现许多的感觉。 Di dalam dunia kita melihat ya, bencana itu misalnya berupa serangan teroris misalnya. 比如说呢，我们看呢有恐怖主义的行动， Ya, pada waktu di Indonesia ini ada serangan bom di mana-mana ya. 在我们印尼国家呢曾经有这个炸弹的恐怖主义行动， Kemudian kita melihat ada bencana alam, ibu-ibu. 还有许多的灾难， Ada tsunami, 有海啸， ada banjir, kebakaran hutan, 还有水灾、森林焚烧、 gempa bumi, 地震。 ya. Lalu ada seperti di Palu beberapa tahun lalu itu terjadi namanya likuifaksi, jadi tanah itu bergerak ya, terus dia bisa memindahkan pohon, bisa memindahkan rumah-rumah gitu. 还有就像几年前在八路发生的，就是说是液化，下面的土呢可以把上面的树啊或者房子啊移动， Ya, itu sampai pindah ya berkilo-kilometer. 从一个地方移到很远的地方 Terus 去。 kita yang ada di Siantar ini ya kita sebenarnya tinggal ya mau dibilang jauh sih jauh, tapi sebetulnya juga masih dalam daerah kita atau wilayah kita, yaitu Gunung Sinabung yang sampai hari ini masih aktif ya. 最近我们地区呢就是这个火山发爆。 Daerah kita ini juga ya sebenarnya juga pernah mengalami gempa, juga maksudnya akibat gempa yang di Nias itu kita merasakan sekali di Siantar ini. 我们在这个仙达市，我们也曾经感受过在尼亚斯发生的地震影响到我们。 Nah, lalu kondisi sekarang di Pulau Jawa misalnya seperti Gunung Merapi yang masih sedang aktif-aktifnya ya. 还有在爪哇岛
有许多的火山在爆发。 Kemudian bencana pandemi seperti yang kita alami sekarang, yaitu serangan virus-virus ya. 包括我们现在面对的就是有疫情病毒病。 Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的姐妹们， sebenarnya memikirkan dunia ini seperti ini, kadang-kadang ya saya juga ya berpikir itu bisa berpikir ngeri sendiri itu ya ibu-ibu. 有时候我们想起来呢，就觉得自己很恐惧。 Melihat kondisi seperti sekarang ini, saya rasanya seperti kayak membayangkan ini apakah misalnya di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kondisi virus-virus itu akan seperti apa atau lebih berbahaya berapa kali lipat, saya tidak tahu ibu. Tapi saya kok rasanya ngeri, saya membayangkan seperti itu ya. 这样的情况呢，让我们想了，10年以后或者20年以后呢，这些病毒呢会不会更加的厉害？ Nah, ibu-ibu, kita ingin lihat ciri-ciri umum dari musibah itu sebetulnya apa sih ciri-cirinya? 我们要看呢，灾难一般的特征是怎么样的？ Pertama, dia tidak terduga. 第一呢是意外的。 Waduh, kemarin di Siantar pagi-pagi ya, kemarin itu kan hari Kamis ya, pagi-pagi jam 8:30 terjadi musibah kecelakaan yang heboh gitu. 就像我们知道的，上个星期四呢发生了非常厉害的车祸。 Saya pulang dari kantor melihat berita di TV, ternyata sudah masuk TV, beberapa stasiun TV melaporkan ada 5 korban yang tewas dari kecelakaan beruntun itu. 看新闻呢，我们可以知道有5个受害者。 Dan belum lagi yang luka-luka, lalu kendaraan tuh ada berapa unit semua beruntun ya. 有的面临死亡，有的也是受伤了。 Sama sekali tidak terduga. 我们非常的意外。 Yang kedua, 第二， tidak terkendali. 是我们控制不了 Ya, 的， ini melampaui kita untuk bisa mencegahnya, ibu-ibu. 我们就无法去防止的。 Tentu kalau bisa memilih, saya yakin pengendara yang kemarin itu, kalau mereka tahu pasti mereka tidak mau jalan di waktu itu, atau penumpang di mobil mereka juga pasti tidak mau. 若是我们可以选择，我相信呢，上个星期四那个司机他不会经过那条路。 Lalu kemudian penumpang di dalam juga ya, kalau apa namanya ya, kalau sopir juga yang kena imbas itu semua, kalau mereka bisa mengendalikan, mereka pasti juga menghindar dan sebagainya, tapi nggak bisa ibu-ibu. 如果他们控制得了，他们一定会避免。 Dan ini yang terjadi ya. Yang ketiga, tidak terbayangkan. 第三是我们想不到的， Kehancuran yang merupakan akibat dari suatu musibah sungguh itu melampaui pemahaman kita. 灾难的破坏是超越我们所想的。 Lalu kadang-kadang juga musibah itu belum pernah terjadi sebelumnya. 这些灾难呢，也是从来没有发生过的。 Maksudnya apa? 意思是什么呢？ Maksudnya bahwa sering kita itu sendiri ketika ya bertemu dengan musibah seperti itu, kita tidak tahu harus bagaimana, lalu kita tidak tahu harus apa yang dilakukan. 往往呢，当灾难来临的时候，我们就不知所措，我们不知道应该要怎么做。 Jadi yang saya maksudkan dengan belum pernah terjadi sebelumnya itu dalam arti hidup kita belum pernah mengalami begitu. 意思就是说呢，我们一生当中还没有经过那件事情。 Nah, ibu-ibu, satu contoh saja soal tsunami. 就像海啸一样， Sebenarnya peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004其实呢，2004年所发生在雅琪的海啸呢， bukan tsunami pertama di dunia. 不是全世界第一次的海啸， Tetapi bagi ya, masyarakat pada waktu itu, pada umumnya yang ada di Aceh dan sekitarnya, tsunami itu adalah pengalaman pertama. 但是呢，对于当时的雅琪的社会呢，人民呢，对他们来说是第一次。 Dan saya yakin bahwa kebanyakan mereka tidak tahu apa itu tsunami dan bagaimana itu tsunami. 大部分呢，他们不知道海啸是什么。 Ya, mungkin ada sebagian kecil orang tuh tahu, mungkin ya. 也许只有小部分的人知道。 Tapi lihatlah apa yang terjadi kemudian. 可是我们就看接下来发生了什么。 Oleh karena tidak tahu, tidak punya pengalaman,
因为没有发生过，也没有这样的经验， Antisipasi untuk bencana itu sulit untuk dihindari. 他们就免不了，他们也无法去防止。 Setelah kejadian tsunami, 这个海啸的灾难过后呢， nah kita masyarakat Indonesia dan dunia menjadi lebih sadar, oh ada ini tsunami dan begini ciri-cirinya. 我们印尼国家的人民或者全世界的人才领悟到哦，原来有这个灾难就叫海啸。 Satu contoh ibu-ibu. 还有一个例子， Satu contoh saja ya. Misalnya kita ada di tepi pantai. 比如说我们就在海边， Lalu kita melihat tiba-tiba air itu surut gitu sampai berkilo-kilometer ya. 然后我们就看呢这些海水呢，突然间就好像是 Yang 缺少了， menjauh gitu dari pantai ya. 从沙滩呢离沙滩很远， Lalu kita tiba-tiba melihat ikan begitu banyak dan enak sekali tinggal ditangkap semua ikan-ikan segar, ikan-ikan hidup ini. 然后就看到很多的鱼，我们很容易的去捉 Ya, 鱼。 ibu-ibu, kalau kita tidak punya pengalaman, 如果我们没有经验的 kita 话， tidak tahu, 我们也不知道。 kita merasa ini luar biasa, ini Tuhan sedang mendatangkan berkat ikan. Ya kan banyak sekali. 我们就认为呢，上帝正在赐福于我们，赐给我们许多的鱼， Lalu kita coba untuk di sana asik untuk semua mengumpulkan ikan. 然后我们就 Yeah. 到那边去捉鱼。 Apa yang akan terjadi ibu-ibu? 有什么事情会发生呢？ Ternyata di tengah laut sana sudah terjadi gempa di bawah laut dan sedang menarik air ke sana dan tidak lama lagi air itu akan datang. 原来呢，在海底呢已经发生了有地下的地震，然后很快呢就会有海啸。 Nah, oleh karena ada pengalaman tsunami, ada berita, ada pengetahuan yang sekarang tulis kembali dan sebagainya, kita menjadi lebih tahu ibu-ibu. 现 Ya, 在呢，我们更加的了解海啸是怎么样的。 ya itulah dia. Contoh ya. Yang berikutnya adalah bahwa kita merasa gamang dan rentan sekali. 然后呢，我们也会觉得混乱与脆弱， Ya, gamang itu artinya takut, ngeri, khawatir. 就是有恐惧感，有惧怕感。 Kita menjadi sadar kita ini begitu rentan terhadap musibah dan bahaya. 我们领悟到呢，我们对付这些灾难呢是很脆弱的。 Persoalannya bukan pada kemampuan kita untuk menyelidiki dan meramalkan kapan malapetaka akan terjadi, 问题不在于我们能预测灾难会在什么时候发生， tapi pada ketidakmampuan kita untuk mencegah dan melindungi diri sendiri serta mereka yang kita kasihi dari peristiwa seperti itu. 而是在于我们无能防止并保护自己和我们所爱的人。 Memang kita bisa, Bapak Ibu, ya mempelajari, ada banyak hal-hal yang kira-kira bisa ditelusuri, dipelajari, lalu diramalkan. 也许我们可以学习很多的知识，然后我们可以预测， Tetapi kadang-kadang memang sulit sekali untuk menghindarinya. 但是有时候呢，我们呢很难去避免。 Dalam artian bahwa kita memang berhadapan dengan kekuatan alam yang sangat dahsyat. Ya. 我们正在面对的就是自然性的。 Sekarang ini teknologi satelit sudah begitu maju. 现在科技发展的很好， Bisa memprediksi ada topan, ada badai, dan sebagainya. 可以预测有风暴， Termasuk tsunami juga bisa diperkirakan akan terjadi. 包 Ya. 括海啸也可以预测什么时候发 Tetapi 生 yang。sangat sulit adalah memang untuk menghindari. 可是问题就是在于我们很难的去 Kita mau 防 pergi 止。 kemana? 我们要到哪里去呢？ Kita mau berlindung di mana? 我们要在哪里保护自己呢？ Jadi saya tuh membayangkan ya ibu-ibu ya. 所以我正在想， Misalnya sedang naik kapal di tengah laut. 比如说我们正在一艘船， Dan laut itu masih jauh sekali dari darat. 我们正在海中，离陆地很远， Mungkin harus berhari-hari baru bisa sampai di daratan. 也许需要几天才能到， Lalu dapat berita ya. 然后收到新 Sudah 闻， terjadi gempa di sini dan akan ada tsunami. 已经发生了地震，然后会有海啸。 Dalam hitungan beberapa jam lagi tsunami akan datang.
在几个小时后呢，会发生海啸。 Lalu kita itu masih ada di dalam kapal itu. 我们正在船里面。 Saya tanya ibu-ibu, kita mau lari kemana? 那么我们要到哪里去呢？ Kita mau kemana? 我们要逃到哪里去呢？ Ya, jadi ibu-ibu bisa membayangkan situasi seperti itu ya. 我们会想象这样的情况。 Bagaimana perasaan kita ketika bencana itu datang dalam kehidupan kita, ibu-ibu? 当灾难来临的时候，我们有如何的感觉？ Ya, ada perasaan kita tergoncang. 首先，我们也许会吃惊， Ya, kemudian rasa takut. 也许有恐惧感， Bahkan mungkin kita merasa marah. 或者生气。 Kita merasa terabaikan, 我们感到被忽略了， kewalahan, 然后不知所措， dan kita tidak bisa fokus. 然后不能专心。 Ibu-ibu, bencana, musibah itu merenggut sesuatu dari kita. 灾难呢，能除掉我们自己的， Merenggut rasa aman, 可以除掉我们的安全感， merenggut kemampuan kita untuk mengendalikan atau katakan kita kehilangan kendali. 我们也会失去控制。 Nah, ibu-ibu, jangan kita berpikir bahwa saya ini bisa mengendalikan hidup saya dan masa depan saya. 我们不要认为我能掌控我自己的生命。 Ketika musibah datang, 当灾难来临时， dia bisa menghancurkan mimpi besar kita itu. 它就会破坏我们的理想。 Ya, kita pikir kita bisa mengendalikan. 我们认为我们能掌控， Tidak. 是不会的。 Yang ketiga, 第三， bencana itu bisa merenggut, ya, membuat kita kehilangan kepercayaan diri. 灾难能让我们失去自信， Bahkan dia juga bisa membuat kehilangan harapan dalam hidup kita. 我们也能够失去盼望。 Lalu apa yang disisakan, ditinggalkan setelah terjadi musibah? 那么灾难会给我们带来什么呢？ Ada perasaan bersalah dirasakan oleh orang yang selamat atau yang lewat dari musibah. 得救的人就产生了内疚感。 Saya ambil contoh, misalnya ya banyak orang juga mereka merasa menyesal dan bersalah sekali 比如说呢，他们呢会觉得很后悔， ketika orang yang mereka kasih itu mengalami musibah. 当他们所爱的人面临了灾难， Mereka merasa menyesalnya kenapa? 为什么他们后悔呢？ Mereka merasa menyesal dan bersalah karena kenapa saya tadi tidak melakukan ini ya? Atau kenapa saya kok sampai, ya katakanlah kok seperti itu ya dengan dia, sehingga saya kok nggak sempat gitu loh menolong dia atau menghindarkan dia dari itu. 他们后悔呢，因为认为为什么我刚才不去救他呢？ Ada perasaan seperti itu. 有这样的感觉。 Yang kedua adalah adanya suatu duka traumatis. 第二呢，也会有创伤的悲伤， Akhirnya muncul juga rasa takut serta rasa tidak berdaya. 有惧怕感，无能为力的感觉。 Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 所以主内亲爱的姐妹们， sebenarnya kalau manusia diizinkan oleh Allah untuk menghadapi atau berjumpa dengan musibah atau bencana, apa yang sebetulnya bisa dipelajari? 如果神允许我们去面对灾难，那么我们可以从这些灾难学习到什么呢？ Ini poin penting yang saya mau kita belajar sore ini. 这就是我们要学习的重要的重点。 Apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari? 我们能学到什么呢？ Yang pertama, 第一， ketika berhadapan dengan musibah dan bencana, 面对灾难的时候， kita diajari satu, apa yang paling penting dalam hidup ini. 我们就学了在我们生命中最重要的是什么。 Maksudnya ibu-ibu, ketika kita ada dalam situasi itu, 当我们在这样的情况， kita dalam tanda kutip ya, seringkali itu seperti kayak dipaksa akhirnya untuk betul-betul mengecek, memeriksa, merenungkan apa sebenarnya paling penting dalam hidup ini buat saya. 那时候呢，我们就被逼，我们就想起我们人生的目的是什么。 Apa yang Alkitab katakan ibu-ibu? 圣经说什么呢？ Yang paling penting sebenarnya dalam hidup ini, yang pertama adalah kita mengenal Allah yang sejati dan juga kita mengasihi Dia. 我们生命中最重要的就是我们认识神，我们爱神。
Firman Tuhan tertulis di dalam Matius 22在马太福音22章， ayat 37 dan 38. 马太福音22章37、38节。 Ya, 22 ayat 37 38 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。” Jadi Yesus mengatakan, 所以耶稣说， yang paling penting itu kamu mengasihi Allah. 最重要的是你要爱主。 Ini sebenarnya sama dengan dikatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah. 就像传道书所说的， Di dalam pasal terakhir, 在最后一章， dia mengatakan bahwa sebenarnya yang paling penting itu kita harus yaitu apa? Takut kepada Allah. 最重要的就是要敬畏神， Nah, itu sama sebenarnya yang dikatakan Yesus. 就像耶稣所说的。 Sudahkah kita memikirkan hal ini baik-baik, ibu-ibu? 我们已经好好的是想这个事情了。 Khususnya ketika barangkali kehidupan kita ya lancar, tidak ada masalah. 当我们的生活呢是一帆风顺的时候， Ya, kita masih seperti biasa, ya bangun pagi, kemudian kita sarapan, kemudian kita mulai beraktivitas, makan siang, lanjut lagi sampai makan malam, lalu kemudian selesai ya sudah istirahat tidur dan begitu lagi besoknya. 我们日常的生活 Yeah. 就是起床，吃早饭、午饭、晚饭，然后工作，就这样。 Tapi apakah kita pernah memikirkan apa yang paling penting sebetulnya? 是否我们曾经想过最重要的是什么？ Yang kedua, 第二， bahwa ternyata yang paling penting itu juga kita harus adalah mengasihi sesama manusia. 最重要的也是我们要爱人如己。 Maka dikatakan dalam ayat 39 dan 40, 在39、40节说， dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 其次也相仿，就是要爱人如己。这条诫命是律法和先知一切道理的总纲。 Sudahkah ibu-ibu kita betul-betul sadar apa yang paling penting dalam hidup ini? 我们已经领悟到我们生命中最重要的是什么吗？ Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari atau apa yang mau diajarkan oleh musibah itu atau bencana itu dalam kehidupan ini kepada kita? 第二点，当灾难来临的时候，我们可以学到什么？ Kita mau belajar yang kedua bahwa apa saja sebetulnya yang bukan yang terpenting dalam hidup ini. 第二呢，我们要学到的就是不是最重要的是什么？ Jadi kalau nomor satu itu kita belajar apa yang paling penting. 刚才第一点呢，我们学习什么是最重要的。 Sekarang yang kedua, kebalikannya, apa yang bukan terpenting? 第二的是相反的，什么是不重要的？ Yaitu rencana-rencana kita. 就是我们的计划。 Ya, ibu-ibu tentu setiap kita punya harapan, punya mimpi, betul? 我们每个人当然有自己的理想，自己的Coba 盼望。 saat ini ibu-ibu saya ajak sedikit flashback ke masa lalu ya. 让我们再回头想起， Ketika ibu-ibu ya masih masa gadis dulu, 当我们还年轻的时候， mimpinya apa? 有什么理想呢？ Menemukan pasangan hidup atau calon suami yang ya ideal, yang mengasihi dan sebagainya. 就想得到 Ya. 好的男朋友、丈夫， Nah, lalu kemudian punya keturunan, 然后 ya. 也有孩子， Lalu bermimpi juga punya ya rumah sendiri yang bagus, usaha yang suami yang bagus, ya kan begitu kan ibu-ibu 我 ya. 们的理想也是盼望我们的丈夫有好的工作，有好的事业，也有自己的房子。 Kita juga bermimpi anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik, yang penurut, 盼望我们的 Ya. 孩子也是做一个乖的孩子， bisa sekolahkan mereka juga di sekolah yang baik, ya kita bisa support mereka, 也可以让他们去读书、念 ya. 大学， Berharap mereka juga menemukan jodoh yang baik. 也
盼望他们找到好的对象， Lalu berharap suatu hari kita juga menimang cucu begitu. 有一天也盼望能够抱孙子。 Saya rasa umumnya seperti itu, Ibu. 就我们往往会有这样的愿望， Setiap orang punya, saya katakan tadi, rencana-rencana, ya, mimpi. 每个人都有自己的梦想。 Tapi kadang-kadang Ibu dalam perjalanan hidup kita, 但是呢，在我们人生的路途中呢， kan kelihatannya sebetulnya kita sadar ya, kita tahu bahwa kan tidak selalu apa yang kita harapkan mimpikan itu kan selalu terwujud seperti yang kita harapkan. 我们知道呢，我们所盼望的呢，不都是成全的。 Kadang-kadang di tengah jalan dalam kehidupan kita itu kita berhadapan dengan kendala-kendala, kesulitan-kesulitan. 有时候我们会面对许多的困难拦阻。 Sadarkah kita bahwa sebetulnya rencana-rencana kita itu bukan yang terpenting? 其实呢，我们的计划不是最重要的。 Kalau begitu apa? 那么是什么是重要的？ Apakah saya tidak boleh punya rencana, punya mimpi? 我不可以有打算、有计划吗？ Tentu boleh, Ibu-ibu. 当然可以的。 Bahkan haruslah orang juga punya satu mimpi ya, harapan. 我们应当要有自己的理想、自己的打算。 Tapi yang baik menurut saya atau yang benar adalah kita harus menyelaraskan hidup kita, harapan-harapan kita itu selaras dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. 可是我们也要让我们的理想、我们的盼望与神的旨意相称的。 Artinya kita perlu menyesuaikan diri kita ini di dalam pimpinan Roh Tuhan. 我们需要神的带领来配合我们。 Ya, jadi ketika misalnya kita ketemu kesulitan, persoalan, 所以，当我们面对困难的时候， ya jangan kita kemudian menyalahkan Tuhan begitu. 我们就不会去怪神。 Tuhan kenapa tidak mau menuruti apa yang sebenarnya saya rencanakan yang begitu baik ini? 主啊，为什么我已经做好这么好的计划，为什么不成全呢？ Kenapa Tuhan menilai semua ini kok tidak baik ya? 为什么对神你来说是不好的呢？ Sebenarnya kenapa sih kok Tuhan halangi saya ya? 为什么你拦阻我呢？ Tuhan sebenarnya engkau tuh baik atau enggak sih? 到底神是对我们好或者不好 Nah, 的？ saudara-saudara atau ibu-ibu, enggak usah seperti itu sikap kita dan pertanyaan kita. 姐妹们，我们不应当这样。 Yang benar adalah, ya saya ini hamba Tuhan, saya ini anak Tuhan. Saya mau menyesuaikan. Ayo, Tuhan maunya bagaimana? 正确的就是我们领悟到我们是神的儿女，我们就 Saya- 要去问神，神你到底要我做的是 Saya 什么？ mengibaratkannya seperti seorang tuh di tepi pantai itu, dia bermain selancar, ya. 就像一个人在海边，他玩这个叫做 Selancar 什 itu 么？ apa namanya ya? Ya itu yang ada papan tuh ya di tepi pantai itu ya. 嗯， Orang bermain air kan ibu-ibu tahu kan, orang tuh bermain selancar. Ya bahasa Indonesianya selancar lah gitu. Ya. 在海边玩那个三藏。 Yang biasa kita lihat ya, ini di papan berdiri lalu dia bisa ikuti ombaknya. Nah, si pemain ini ya, 这个人呢， dia tidak bisa mengatur angin, 他不能控制风， dia tidak bisa mengatur ombak itu. 他也不能去控制这个波浪。 Apa yang bisa dilakukan? 他能控制的是什么呢？ Yaitu dia harus menyesuaikan dirinya dan papan yang dia berdiri itu harus dia sesuaikan, yaitu ikuti angin dan arah ombaknya itu kemana. 他能控制的就是他自己和他踩住的木板。 Ini orang-orang yang profesional ini hebat sekali ya. 专业的人呢，他们是很厉害的。 Mereka bisa berselancar sambil itu saya kadang-kadang lihat video itu mereka di bawah gulungan ombak yang tinggi ya bermeter-meter dan mereka ada di bawah. 他们能够在这个波浪玩这个三彩。 Jadi ibu-ibu sekalian, 所以呢，姐妹们， bagaimana dengan hidup kita? 我们的生命又如何呢？ Rencana-rencana kita. 我们的计划， Ternyata ibu-ibu yang bukan terpenting itu juga bukan bakat-bakat kita. 不是最重要的，也是我们的才干。 Ada macam-macam bakat di antara kita. 我们每个人呢都有自己的才干， Tidak sama, barangkali Yang satu dengan yang lain. Tuhan memberikan bakat kepada kita. 神赐给我们才干， Nah, bakat ini kita bisa gunakan dengan baik. 我们能够好好的使用这 Baik 些才干。 Baik itu berkaitan dengan sumber daripada kehidupan kita ataupun katakanlah mata pencaharian kita. 也许是与我们的事业、我们的工作有关 Tapi 的， Tuhan juga bisa memakai bakat-bakat ini untuk pelayanan bagi
rumah Tuhan. 神也能够使用我们的才干来服侍他。 Ya, tapi bukan itu yang terpenting. 但是呢，这并不是最重要的。 Ya. Yang berikutnya, yang bukan terpenting adalah apa? Harta benda kita. 接下来也算是我们的财物。 Tanpa Yesus atau tanpa Allah. 若是没有耶稣， Dan 神 suatu hari atau suatu saat kita akan menyesal sekali. 有一天呢，我们会很后悔， Karena sudah banyak waktu, tenaga, konsentrasi yang kita curahkan 因为我们花了很多的时间、很多的力量，我们的心思， untuk mencari, untuk mengumpulkan, untuk menikmati semua kesenangan fana itu. 去寻找并享受暂时性的娱乐。 Mengapa kita menyesal? 为什么后悔呢？ Karena ketika kita menikmati semua itu, kita itu mengabaikan hal-hal yang penting, hal-hal surgawi. 因为当我们享受这些娱乐的时候呢，我们就忽略了最重要的。 Kita mengabaikan untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. 我们忽略了去寻找神、认识神。 Kita mengabaikan untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. 我们 Ibu-ibu. 就忽略了去爱别人如爱我们自己。 Mari, ini masih Tuhan beri kesempatan kepada kita. 现在呢，神还赐给我们机会， Jangan sampai kita menyesal suatu hari. 千万不要让我们后悔。 Ibu-ibu, tidak salah kita memiliki harta, hobi, dan sebagainya. Tapi kita harus ingat, semua ini jangan membuat kita lupa memprioritaskan Tuhan Yesus. 我们拥有我们的财物，我们有爱好，我们有自己的计划，那是没有错的。可是我们要记得，我们要让神居首位。 Kelemahan kita sebagai manusia. 我们的软弱就是， Ketika segalanya lancar, 当一切一帆风顺 kita 的时 sering 候， melupakan Tuhan. 我们往往会忘了 Nah, 神。 Allah menginginkan penyerahan diri kita yang sepenuh hati, baik di masa-masa lancar maupun di masa musibah melanda. 神要我们全心全意的依靠他，无论一帆风顺的时候，或者面对困难的时候。 Marilah kita sekarang ini memikirkan ibu-ibu, yaitu untuk hidup dengan iman. 让我们以信心的生活。 Sebelum Yesus disalibkan, dia berkata begini. 当耶稣还没有被钉在十字架上的 Yohanes 时候，他这样说道。 Yohanes 16 ayat 33. 约翰福音16章33节。 Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。 Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. 耶稣正在预备好他的门徒去面对将来会发生的事。 Dan Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. 耶稣也没有丢弃他们独自一人， Ya, Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus, 因为父神将要差遣圣灵， menguatkan dan menghiburkan murid-murid. 兼顾他们，安慰他们。 Tapi seperti apa hidup beriman itu, ibu-ibu? 以信心活着的意思是什么呢？ Yang pertama, 第一， menjalani penderitaan itu sendiri dengan baik dan tabah. 我们要坚强的去面对痛苦。 Seorang atlet kalau dia mau profesional ya harus berlatih keras. 一个运动员呢，如果他要变成一个专业家呢，他就要刻苦的练习。 Saya melihat anak-anak di Tiongkok ya, saya melihat itu ya. 我看呢，中国的哇小孩子， Mereka masih kecil sekali, itu masih anak-anak SD ya. 他们还是小学生， Wah, tapi kemampuan mereka bermain tenis meja itu luar biasa sekali. 可是他们打乒乓球的能力呢是很厉害的。 Wah, saya membayangkan kalau saya itu melawan mereka itu saya bisa mungkin 0 nih ya, apa ini nilainya. 如果我去跟他们一起打呢，那么我就会得0分， Maksudnya kalah semua poin saya tidak dapat poin 会 gitu. 输给他们。 Padahal mereka masih kecil-kecil. 虽然他们还是小 Nah, 孩子。 rupanya dalam video itu anak-anak kecil ini diwawancara itu ya. 原来呢，我看的视频呢，他们就被访问了。 Mereka mengatakan betapa kerasnya mereka harus latihan ya. 这些小孩说，他们这么刻苦的练习， Luar biasa sekali tuh ya anak-anak itu. 他们真的是很 Nah, 棒的。 begitu juga kalau kita lihat video-video tentang anak-anak di Tiongkok itu ketika mereka dilatih
kungfu atau dilatih olahraga lainnya ya. 当他们学中国功夫或者其他的项目， Kadang-kadang saya berpikir dalam hati kecil, kasihan juga dengan anak-anak ini gitu ya. 也许我们看的时候呢，会认为哇，他们真的很可怜。 Seperti kayak mereka ini dipaksa betul-betul sudah melampaui segala apa mereka begitu ya, kemampuan mereka sebagai anak-anak gitu 他 ya. 们被逼要超越他们成为一个 Ya. 小孩的能力， Mudah-mudahan mereka bukan dalam kondisi terpaksa sih ya. 盼望他们不是被逼的。 Tapi ibu-ibu sekalian, 亲爱的姐妹们， sekalipun sampai saat ini perjalanan kita dalam mengikut Yesus ini penuh dengan penderitaan, 虽然我们跟随耶稣的路途呢是充满着困难， tapi kita bisa terus menjalaninya 可是我们可以仍然去 karena 面对， kita punya pengharapan kepada Allah. 因为我们在主里有盼望。 Jadi hiduplah beriman kepada Allah. 因此呢，我们要有信心的活着。 Apa itu iman? 信心是什么呢？ Nah, saya memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Ibrani 11 ayat 1. 希伯来书11章第1节， Nah, firman Tuhan berkata begini, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. 信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。就是说，我们深信我们所盼望的，确定我们还没有见过的事。 Mereka yang selamat dari musibah 已经经过得救灾难的人， biasanya akan menjadi lebih rendah hati dan memiliki hidup berpengharapan. 他们更会有这个谦卑的心，有盼望的心。 Jadi seperti apa hidup beriman itu? Yang pertama adalah jalani masa-masa sulit itu dengan baik. 所以我们要以信心的活着。第一，我们要好好的去面对这些痛苦。 Yang kedua, 第二， fokuslah pada sekarang ini apa yang masih ada, yang tinggal. 第二，我们要专注于我们现在所拥有的。 Ya, sekalipun ada musibah, kita ingat kita memiliki pengharapan dalam Yesus. 虽然有灾难，我们要相信我们在主里有 Jangan 盼 terus 望。 tenggelam dalam kesedihan, jangan terus tenggelam dalam masa lalu. 我们不要一直沉在我们的悲伤， Jangan terus hidup dalam menyesali masa lalu. Kenapa saya begini, kenapa saya tidak sempat begini dan sebagainya. Jangan ya. 不要一直想之前的后悔。 Bangkit, kita harus bangkit. 我们要复兴起来。 Ya, banyak cerita orang-orang tuh sangat menyesal sekali ketika terjadi musibah tsunami. Kenapa mereka tidak begini dan kenapa tidak begitu dan sebagainya. 那些面对海啸的人，他们说为什么以前我没有这样，我没有那样？ Sekarang fokusnya pada apa yang ada sekarang ini. 我们应当要专注于现在所拥 Nah, 有 yang 的。 ketiga, 第三， kita bisa mengenang mereka yang memang sudah Tuhan panggil lebih dulu dari kita. 我们可以纪念那些已经我们失去的人，就是已经被神呼召的人。 Misalnya barangkali kalau memang bisa menuliskan tentang riwayat hidup singkat atau ya mau lebih panjang juga oke tentang orang yang sudah tidak ada. 我们可以写关于我们所爱的人的一些文章，去纪念他们。 Ibu-ibu, saya kasih satu contoh saja ya. 这里有一个例子， 21 Desember 2016. 就是2016 ya. 2016年12月20号的时候， 21 ya, Desember 21. 21号， Itu adalah hari di mana papa saya dipanggil Tuhan. 就是张牧师的父亲被神接回天家。 Nah, ibu-ibu, papa saya sudah tidak ada di dunia. 牧师的爸爸已经不在世上了。 Pada masa-masa pandemi ini, ketika kira-kira bulan April atau bulan Mei begitu, 上个4月份的时候， dalam masa pandemi ini ya, 就是在这个疫情的大流行的时期中， saya memikirkan untuk coba menulis tentang papa saya. 我就写了一些关于我爸爸的。 Ya, selain itu sebagai dokumentasi, 作为一个纪念， tetapi juga memang waktu itu ya teringat akan papa begitu ya, mengenang dia. 因为当时也纪念到了爸爸。 Lalu saya hanya ingin menulis kira-kira ya garis besar mungkin ya sekitar 1-2 halaman saja begitu.
本来就想写一些大纲而已，就1-2篇而已。 Tetapi ketika menulis ya ibu-ibu ya, 可是当我写的时候， tidak terduga begitu. Ternyata ada banyak sekali informasi-informasi yang selama ini belum memang ditulis begitu. 原来呢， Ya, 有 belum 很 pernah 多的 ditulis. 信息呢是还没有写出来的。 Lalu juga ada banyak informasi yang kami sebagai anak-anak rasanya kok masih belum begitu jelas atau belum begitu clear. 还有许多的消息呢，我们作为孩子的呢还不清楚的。 Oleh sebab itu ketika menulis ini saya juga ya harus seperti seorang wartawan gitu ya. Saya telepon untuk bertanya kepada mama misalnya. 所以呢，当要写这篇文章的时候，我也像一个记者，就去打电话问妈妈。 Ya, lalu tanya juga senior-senior yang masih hidup, yang pernah kerjasama jadi kawan papa. 然后也是去问一些的长辈，他们曾经跟爸爸一起生活，一起工 Rasanya 作。 pengalaman itu begitu ini sekali ya, begitu menyenangkan sekali, luar biasa sekali. 这个经历呢，是让我很愉快。 Sambil terus seperti terus terbayang gitu ya, memikirkan papa selagi masih hidup. 就更加想起爸爸当他还活着的时候。 Tulis punya tulis ibu-ibu, nggak sadar saya sudah menulis hampir 20 halaman. 写着写着，我就写了20篇。 Wah, itu dari sejak tahun mulai saya tulis barangkali itu tentang sejarah papa itu barangkali mulai sekitar tahun 60-an ya yang saya tahu begitu ya. 我写他的人生的故事呢，是从他大概60岁， Yang pastinya tentang sebelum saya lahir begitu ya. 就从是还没有出生， Nah, tulis punya tulis hampir 20 lembar. 写了20多篇。 Dan saya bagikan ini di dalam lingkungan keluarga kami kepada ya, keluarga ya adik-adik juga begitu. Mereka bisa membaca. 然后我写了，我就分享给我的兄 Nah, 弟姐妹。 ibu-ibu, mungkin engkau mengatakan, Musa saya nggak pandai tulis bagaimana gitu ya. 也许我们也会想，牧师，我都不会写，我该怎么样呢？ Sebenarnya sekarang sangat mudah ya. 现在也是很容易、很方便的。 Kalau ibu-ibu rasanya ada kesulitan untuk nulis ya kan bisa minta bantu orang yang lebih muda atau siapa anak atau cucu ya biar mereka tulis begitu. 如果我们不方便写，我们就可以邀请我们的子孙帮我们写。 Nah, handphone kita bisa kita pakai juga ya. 我们也可以用我们的手机 Kita 写。 rekam, kita sambil ngomong gitu ya. 我们一边说，然后一边录音， Lalu nanti anak-anak cucu kita kan mereka bisa ketik begitu dan sebagainya ya. 然后我们的子孙也会帮我们写的。 Nah, jadi ini contoh. 这就是一个例子。 Lalu bagaimana bisa cara yang lain kita mengenang orang yang sudah tidak ada? 我们也能够用其他的方法去纪念我们所爱的人。 Salah satunya juga adalah dengan mendonasikan uang duka yang terkumpul itu untuk kegiatan sosial. 我们也可以把这个白金呢捐给社会服务呢，去捐社会服务的机构。 Saya mengambil contoh dari satu keluarga di Singapura, 就像一个在新加坡的一个家庭， bermarga Lee ya. 他是姓李的。 Jadi waktu itu ada seorang ibu yang datang ke Kalimantan. 当时呢，有一个妇人，她到加利曼丹去。 Saya masih melayani di sana waktu itu. 当时呢，牧师还在那边服侍。 Ibu ini namanya adalah Ibu Rebecca Lee ya. 她名叫 Rebecca Lee。 Lalu dia datang kali itu tahun itu. 当时呢，她来到加利曼丹， Lalu mengatakan kepada pengurus yayasan di sana bahwa rekan-rekan sekalian, keluarga kami sudah memutuskan bahwa kami akan mendonasikan uang sekian untuk membangun satu gedung aula pertemuan sebagai peringatan untuk almarhum papa kami. 然后就对一个基金会的干事说呢，他要把他的金钱捐给这个基金会，让他们可以建一个礼堂，为要纪念他自己的父亲。 Nah, pengurus yayasan setuju dan merespon 然后他们就同意了， dan mulailah pembangunan itu. 然后就开始的建。 Ya, pada waktu itu papa saya masih ada ya. 当时呢，牧师的爸爸还在， Bahkan orang yang membangun ini ya, ada Bapak Sanusi yang saya kenal, rekan papa saya juga, dia masih hidup.
建这个礼堂的人呢还活着，我也认识他。 Dan saya banyak menanyakan tentang ini juga. 我也问过他关于这件事。 Dimulailah pembangunan sampai selesai. 然后他们就建了这个礼堂，直到完成。 Jadi bangunan ini ya di bawah itu adalah hall pertemuan. 下面呢是一个礼堂。 Dulu di lantai 2 itu ada kantor, ada kamar-kamar untuk tamu. 然后第2楼呢有办公室，还有客房。 Lalu juga ada ruang rapat kecil begitu. 也有一个小小的会议室。 Dan gedung itu dinamakan sebagai Li Zhuhai Memorial Hall. 这个建筑物呢就起名叫李柱怀堂，是吧？ Ya, 李柱怀。 Cinientang ya, Cinientang. Memorial Hall. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 所以呢，亲爱的姐妹们， Ini satu contoh 这就是一个例子。 bahwa almarhum Bapak Li Zhuhai ini ya anak-anak cucunya bisa menyaksikan bagaimana mengenang daripada orang tua mereka. 这个李柱怀的子孙就可以看到他们的祖先、他们的父母怎么样去为他们。 Nah, ini yang bisa kita lakukan juga sebetulnya, 我 ya. 们也可以这样做。 Nah, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. 亲爱的姐妹们， Jadi topik kita sore hari ini adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan musibah ataupun bencana dalam kehidupan. 今天我们思想的主题就是当我们面对灾难的时候，我们会有怎么样 Kita 的 jangan 心态？ terus ada di dalam kondisi meratap terus dalam kehidupan masa lalu. 我们不要去想我们过去的生活，不要一直的悲哀， Mari kita tatap masa depan. 我们就要看我们的未来， Jalani dengan baik, 我们要好好的过， dengan iman dan pengharapan. 以我们的信心，以我们的盼望， Fokus pada apa yang masih ada sekarang ini. 专注于我们所拥有的。 Dan kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengenang orang-orang yang kita kasihi. 我们也可以想想，我们可以做些什么，为要纪念我们所爱的人。 Ibu-ibu, kita merekam video ini, kita ada di perpustakaan Memorial, yaitu Pendeta Timothy Chandra. 我们做这个视频呢，就是在我们教会的图书馆，我们图书馆的名字就是叫陈少卿的图书馆。 Nama ini adalah untuk mengenang almarhum Pendeta Timothy Chandra. 这个名字呢，就让我们纪念我们的陈牧师。 Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. 但愿神赐福于我们。 Mari kita berdoa. 我们一起来同心祷告。 Tuhan, terima kasih mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sore hari ini. Tuhan, tolong kami untuk lebih lagi memahami kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibu-ibu yang sudah mendengarkan, mengikuti ibadah online sore ini. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin ibu-ibu. Jadi terima kasih. Sampai berjumpa di dalam ibadah atau persekutuan KW selanjutnya. 我们下个星期三再见。姐妹们，我们的姐妹会就到此结束，愿神祝福于我们。Ibadah Komisi Wanita kita berakhir sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.